6.25, sisian piawai 2.5. Okey. Dekat sini dia memang dah buat test ataupun dah memang konsep asas dia ya. Kalau ini adalah julat yang asal ya, dan kalau dia suruh kita cari julat baru bila ditambah 3. Maksudnya tambah 3 untuk julat ni, dan juga semualah julat antara kuartil, variance dan sisian piawai, kita kena tahu apakah nilai baru bagi julat yang baru untuk kuartil, variant dan sisihan piawai. Okey. Jadi untuk menjawab ni, awak kena ingat dia konsep dia ya. Kalau ditambah ataupun ditolak, Cikgu. semua ya. So apa ni? Muka surat 106. Okey. Nampak? Okey, kalau disuruh kita tambah ataupun tolak, julat kita ni tak ada perubahan. Nilai dia sama dengan nilai asal. Faham tak? Kalau ditambah 3, julat baru ni sama dengan yang asal iaitu 20. Lepas tu julat antara kuartil pun sama. Ya, ini untuk dua ni lah kalau ditambah ataupun ditolak. Faham tak? Kalau tambah atau tolak, tak ada perubahan. Tak ada perubahan apa-apa untuk nilai-nilai julat ataupun sisian piawai ya. So yang itu awak kena faham ya, yang ini. Jadi yang ada perubahan apabila nilai 3, 2 ni dia tambah ataupun tolak, kita panggil nilai pemalar, iaitu K dia adalah sama dengan 3, dan yang kolom yang kedua ni, saya tulis kat sini. Ini yang kolom pertama, K kita adalah sama dengan 3. Awak tengok yang atas ni ditolak 2, jadi K dia adalah sama dengan 2. Ini nilai pemalar. Yang ini didarab dengan 4, jadi K adalah sama dengan 4. Yang ini K sama dengan 5 ya. Kita hanya nak bincangkan apabila nilai julat lama yang asal ni didarabkan dan juga dibahagi. Yang ini baru ada perubahan. So kita nak tengok apakah perubahan dia. Ya. Okey, kalau ikut kat sini, kalau dia buat, dia kata bila didarabkan dengan 4. K ni adalah pemalar ni lah, 4 ni. Darab dengan julat asal. Julat asal kita 20. Jadi 4 darab 20, kita dapat 80 kan? 80. Lepas tu untuk julat antara kuartil pun kita kena K ni darabkan dengan julat antara kuartil yang asal iaitu 15. Awak akan dapat 60 kan. Lepas tu variant pun sama, tapi variant ni ada perubahannya. Awak kena ingat lah ya, di mana K ni kena kuasa 2 kan, dan didarabkan dengan variant asal. Variant asal kita adalah 6.25. Jadi 4 kuasa 2 darab 6.25, kita akan dapat 100. Manakala untuk sisian piawai pula sama, K darab dengan sisian piawai asal, awak akan dapat 25. Jadi awak kena ingat yang ni lah, yang dia ada cakap ni, yang saya ada kat sebelah ni dalam buku teks ni, yang dia buat dipermudahkan ni. Tengok yang sebelah sini, A ni apabila setiap cerapan dalam suatu set data didarabkan ya, ini didarabkan dengan suatu pemalar K, maka ini awak kena ingat, julat baru dia adalah K kena darab julat asal ni yang kita dah buat dalam table ni tadi. Yang lain kita darab saja, kecuali ini dia tertinggal ya. Betul lah. Yang lain ni semua darab kan. Yang ini julat ni darab. Okey. Julat antara kuartil pun darab. Begitu juga dengan sisian piawai. So inilah nombor 1 sampai 3 ni kita darab saja. Manakala variant sahaja, untuk dapatkan variant baru kita kena kuasa 2 kan nilai K. Kuasa 2 kan nilai K dan darabkan dengan variant asal. Okey. Boleh itu kalau darab. Kalau dibahagi pula ya, kalau awak tengok dekat sini ya, sama. Untuk B ni apabila setiap cerapan dalam satu set dibahagi. Ni bahagi ya, tadi darab. Jadi dibahagi awak kena ikutnya. Sama je. Iaitu untuk julat kena bahagikan dengan K, julat antara kuartil bahagi dengan K juga, sisihan piawai pun bahagi K, kecuali ni variance. Variance kita kena bahagi dengan
K kuasa 2. Ya, samalah kalau darab pun kena kuasa 2 kan nilai K baru darab. Okey, faham? Boleh? Ni senang je. Nampak je macam kompleks. Tapi tak pun. Kan? Okey, ada soalan? Senyap dia semua? Boleh? Kalau faham Boleh, saya boleh, nak pergi. Okey, Alhamdulillah ke kalau saya cakap laju ke awak lahankanlah saya ya. Okey, ini awak ingat tu je lah ya. Konsep asas dia. Dan kita nak tengok the next one, muka surat sebelah ya, bahagian J. Muka surat 107 modul kita tu. Dia kata selesaikan setiap yang berikut. Ya, dalam contoh ni dia diberi set data. Yang ini dia bagi data, yang tadi dia tak bagi data kan? Yang tadi dia bagi nilai julat itu direct. So bila dia bagi set data 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, dia suruh kita hitungkan sisihan piawai. Macam biasalah ya, dalam bab ini mesti ingat formula. Untuk dapatkan sisihan piawai ni saya dah letak di sini 3 formula yang perlu awak ingat kan. Sebab sisihan piawai adalah sigma yang terakhir ni. Mula-mula ikut step lah, kena cari mean dulu ya. Mean adalah simbol X ni, tanda bertopi macam ni. Dan sama dengan jumlah ni, jumlah ataupun simbol sigma, tapi sigma yang besar. Jumlah X adalah data bahagi dengan bilangan data. Jadi mean dia, jadi awak kena tunjukkan lah ni kan, jumlahkan dia 5 campur semua bahagi dengan 7. Bilangan data awak akan dapat 7. Lepas tu kita pergi kepada yang kat sini ya, awak tengok dia buat shortcut di mana dia terus ke sisihan piawai kan. Yang ni. Sebabnya dalam sisihan piawai, formula sisihan piawai tu dirangkumkan di mana dia punca square root ataupun punca kuasakan nilai variance. Kan? Nampak tak? Ini formula variance. Jumlah X ni, data ni semua dikuasakan 2 bahagi dengan bilangan data N 7, terus tolak dengan X min kuasa 2. Lepas tu awak tambahlah square root ni, terus dapat nilai untuk sisihan piawai. Boleh? Maknanya awak awak tak perlu tunjuk kan untuk dapatkan variant ni. Dia dah masuk terus dalam sisihan piawai, shortcut. Faham? Sebelum ni kan saya ajar satu-satu kan. Itu sebab soalan minta. Bila soalan suruh cari mean, lepas tu variance dan sisihan piawai, yes, awak kena tunjukkan jalan kerja nak dapatkan variance ni. Tapi dalam kes ini, dia terus dia suruh cari sisihan piawai kan. So awak boleh direct je buat. Maknanya daripada 2, 3 jalan kerja tu boleh pendekkan kepada 2 sahaja. Ya? Direct dapat sisihan piawai ni. So dapat 1.512. Lepas dah dapat sisihan piawai, baru kita buat carikan sisihan piawai yang baru apabila 10 dikeluarkan. 10 dikeluarkan maksudnya daripada nilai data yang diberi tadi, yang asal, data asal tu kita keluarkan 10. Maksudnya buanglah, tak ada dah 10 ni. Untuk ni kan, untuk A ni tengok hanya ada 5, 6, 6 campur 7, 7, 8, 10 ni tak kira. Sebab dia suruh keluarkan nilai 10 ni dikeluarkan. Ya? Okey, samalah jalan kerja yang seterusnya, boleh? Maksudnya sekarang kita dah ada data yang baru. Kan? Tadi kita ada 7, N kita 7, tapi sekarang untuk soalan A ni, N kita dah tinggal 6. So awak buatlah kira sama je macam tadi, guna formula yang sama. Dan dapatlah sisihan piawai kita 0.957. Dia kata apabila nilai yang jauh daripada mean dikeluarkan, sisihan piawai baru menjadi semakin kecil. Nah, kita boleh cakap jugalah semakin kurang ya bilangan data ni, maka sisihan piawai dia semakin jauh nilai yang besar ni. Kalau kita buang nilai yang besar ni, kita punya nilai sisihan piawai jadi lebih kecil. Itu yang dia nak tunjukkan kat sini. Okey. Untuk yang B pula, 8 ditambah daripada data asal. Okey, 8 ditambah maknanya tadi kita dah ada 7 data. Sekarang ni kita tambah 8. Satu lagi data, jadi jumlahnya 8 data. Betul tak yang B ni? 8 ditambah ya. So dia tambah ikut ni lah. 8 ni tambah lagi 1 ya. Asalnya 8 ada 1 je kan. So tambah lagi 1.
Jadi awak kira lah min dapat bahagi dengan 8, kita akan dapat 7.125. Kemudian kira CCM PY, tengok CCM PY kita sekarang dapat nilai 1.452. Biasanya soalan kalau dia nak awak huraikan ke, kita kena bandingkan lah kan dengan CCM PY yang asal ni kan. Yang asal ni lebih besar daripada nilai CCM PY ni kan. Jadi bolehlah dikatakan bila nilai yang dekat nilai min ditambahkan, dekat dengan nilai min ditambahkan, CCM PY menjadi semakin kecil. So awak comparekan lah dengan yang asal, dekat dengan nilai min. Ini dia cakap pasal min ni lah 7 ni kan. Ditambah 8, maksudnya dekat dengan nilai min, nilai dia akan CCM PY akan jadi lebih kecil. Okey, untuk yang C pula 20 ditambah. Ni sekarang ni kita nak tengok 20 satu nilai yang besar, tambah kat sini, apa berlaku? Apa bentuk CCM PY kita sekarang ni bila besar? Macam mana CCM PY dia? Di sini dia tengok, dia tulis apabila nilai yang jauh daripada min ditambahkan, jauh daripada min tadi dekat dengan min, nilai CCM PY kita adalah lebih kecil kan. Bila jauh ditambahkan, CCM PY baharu jadi semakin besar. Okey. Itulah yang nak ditunjukkan pada contoh bahagian J ni Okey, ada soalan? Lepas ni awak boleh jawab lah latihan yang ada dalam tu. Tapi saya nak tambah lagi satu contoh daripada buku teks. Contoh yang terakhir daripada buku teks Contoh 15 ni, kalau awak refer buku teks, nanti muka surat 236. Ni muka surat 236 dari buku teks. Okey. Ada call, gangguan pula tadi. Saya pun nak silentkan handphone. Okey, untuk contoh ini, jadual di bawah menunjukkan maklumat bagi jisim dua kumpulan murid Ada dua kumpulan murid dekat situ. Yang pertama kumpulan A dan satu kumpulan B Ni kumpulan A, kumpulan B, dan dibagi bilangan murid. Ini mean dan variant. Bilangan murid ini adalah apa? Simbol untuk apa bilangan murid? Kalau saya nak tulis simbol dia. Okey, siapa boleh bagi jawapan? Bilangan murid. Itu simbol apa? Nak bagi kat dia? X ke N ke apa? Ni bilangan murid ni. Ini kalau daripada formula nak cari mean, purata contohnya kan. Purata adalah, formula dia adalah X sama dengan jumlah X bahagi N. So daripada jadual ini, bilangan murid ni represent apa? Daripada ni, formula yang saya tulis ni. Bilangan murid adalah apa? Tak tahu? N lah. Ni mestilah bilangan ni adalah N. Min adalah simbol ni yang X ada topi. Lepas tu variance simbol dia sigma kuasa 2. Itu mesti awak tahu kalau nak jawab soalan ni mesti tahu betul-betul simbol-simbol dia. Nanti memang kalau tak tahu memang tak boleh jawab. Lepas tu dia suruh semua murid daripada kumpulan A dan B akan digabungkan campurkanlah dua-dua A dan B ni. Tentukan sisihan piawai bagi jisim kumpulan murid yang digabungkan. So kita nak cari sisihan piawai untuk gabungan kumpulan murid yang digabungkan dah gabung pula. Sebelum ni kita tak pernah buat gabungan kan. So untuk gabungkan dua data yang diberi ni, kita kena buat satu persatu lah. Mula-mula kita kena cari akhir. Sebenarnya yang kita nak cari adalah mula-mula langkah pertama awak kena cari dulu. Kalau diberi formula yang ni, formula yang purata ni kan, kita akan dapat, kalau daripada data ni kita akan dapat min. Kita dah tahu min dah tahu. Lepas tu jumlah data, jumlah X ni awak tahu tak? Jumlah X awak tahu tak? Daripada data. Kan saya dah tunjukkan yang awak tahu adalah ni je lah 3 ni N, mean dan juga variant kan. Jadi jumlah
data kita tak tahu yang ni kita tak tahu jumlah X ni. Kalau tak tahu maksudnya kita kena cari. N, okey, N kita tahu. Okey, dah tahu. Jadi gantikanlah semua nilai dalam formula ni yang kita boleh dapat daripada table soalan ni. Jadi min adalah 52 ni, okey, masukkan dah. Lepas tu yang kita tak tahu ni tulis je lah jumlah X dan bahagi N adalah 18. Okey, tulis 18. So dapat tu. Lepas tu kat sini kalau ada pecahan kita selesaikan dengan darabkan, darab silang. Kan? Maksudnya 52 darab 18. Ini kalau darab silang adalah 52 darab 18. Dapatlah jumlah X, kan? Dia terus ke sini, dia terus dapat jumlah X. Dia dah kira lah tu 52 darab 18, so dapat 936. Okay. Seterusnya kita tengok pula formula variant, ya. Variant yang ini, kan? Variant ni formula dia jumlah X kuasa 2 bagi N tolak X kuasa 2, ya. Sekarang ni yang kita tahu nilai variant ada, kan? Daripada table ada. Lepas tu jumlah X kuasa 2 ni kita boleh cari sebab kita dah dapat dah ni nilai dia. Ni nilai dia. Ni nilai ni kita boleh masuk gantikan kat sini, kan. Tapi kuasa 2 kan lah 936 ni. Dan N kita tahu, untuk kumpulan A N kita dah tahu. Dan juga purata kita tahu tak? X kuasa 2 ada, kan. Yang ni 52 ni kuasa 2 kan aja. So masukkan dalam formula untuk variance ni, gantikan dia variance 2.5 sama dengan yang jumlah X kuasa 2. Dia kata jumlah X. Oh, yang ini kita cari, ya, jumlah X kuasa 2 ni tak boleh kuasa 2 kan yang ini. Sorry. Okey, yang ini tak boleh. Saya tersilap. So kita nak cari kat sini X kuasa 2. Itulah yang ini, data yang ini kita tak dapat. Ini kita kena cari dan ganti dengan N18, tolak dengan X kuasa 2 adalah data yang daripada sini, kuasa 2. So kita akan dapat jumlah, jumlah X kuasa 2 sebab jumlah X tak sama dengan yang ini kuasa 2. Kita dapatkan daripada formula variant. Okey. Lepas tu dah dapat kedua-dua nilai ni. Sebab nanti kita akan gunakan nilai yang ini, semua untuk carikan CCM PRY kedua-dua gabungan, maksud saya. Okey. Perkara yang sama juga kena buat untuk kumpulan B, ya. Sama, step yang sama untuk kumpulan A, kumpulan B juga buat benda yang sama dan kita kena dapatkan kedua-dua ni lah nilai jumlah X dan jumlah X kuasa 2, ya. Okey. Lepas tu dah dapat dah kira jumlah tu. Ni barulah kita gabungkan nilai X ni. Jumlah dia maksudnya jumlah X bagi kumpulan A 936 campur dengan 672, kumpulan B awak akan dapat 1608 dan jumlahkan juga jumlah X kuasa 2, 48717 campur dengan B, kumpulan B punya, awak akan dapat nilai inilah 86370.6. Lepas tu kita cari min. Macam mana nak cari min? Min adalah jumlah, ni formula min, kan? Jumlah X, jumlah X bahagi N. Sekarang ni sebab kita dah gabungkan, awak kena ambil jumlah X yang telah digabung ni lah, iaitu 1608 bahagi dengan jumlah data, sebab min bilangan N kita ni kena jumlahkan lah, 18 campur 12 jadi 30. So dah dapat dah min. Lepas tu dah dapat min, barulah kita boleh cari CCM PRY. Sebab tu kita carikan yang tadi ni, jumlah X kuasa 2, formula dia jumlah X kuasa 2 gabungan, kan, adalah ni 86370.6 bahagi dengan N kita 30, tolak dengan ni min kuasa 2. So square rootkan dia dapat 2.462. Ada soalan? Boleh ke? Faham tak? Okey. 2.5 tu kan, yang tengah tu macam mana nak kira dia dapat 48 tu? 2.5, yang mana satu 2.5 ni? Yang Variance, oh ni, ini soalan bagi. Tak, maksud saya yang kita nak kira jumlah yang X kuasa 2 kat tengah ni. X kuasa 2 kat tengah ni. 2.5 sama dengan jumlah X kuasa 2 18 tolak 52 kuasa 2 tu.
Yang A ataupun B? Kumpulan A atau B awak tanya ni? A. A, okey yang ni. Yang Yang tu ni macam ke? mana nak dapat 48 tu? 48. Oh ni, macam mana dapat nilai ni? Ya, okey. Yang itu. Kejap. Jadi saya tunjukkan dekat sini. Macam mana daripada dia dah terus je shortcut je, saya pun tak perasan. Okey, awak biasalah akan kita selesaikan macam persamaan biasa. Kalau saya keluarkan dia. Okey. Asalnya nak dapatkan jumlah X kuasa 2 iaitu varian 2.5 sama jumlah X kuasa 2 per 18 tolak 52 kuasa 2. Okey. Biasa kalau ada pecahan, kita tinggalkan dulu dia dekat sebelah kanan ni. Manakala yang lain-lain tu kita bawa ke sebelah kiri. Jadi 2.5 negatif 52 kuasa 2 bawa ke kiri, jadi campur 52 kuasa 2 sama dengan jumlah X kuasa 2 per 18. Okey, sekarang ni cuba awak selesaikan sebelah kiri ni dapat berapa? Guna kalkulator. 2.5 campur dengan 52 kuasa 2. Dapat berapa semua? Berapa dapat? Dari sini. Dah kira? Hazirah. Dapat berapa? 2706.5. Yes. Hasil tambah yang ini kita dapat, saya tulis kat mana ya? 2706.5. Ni adalah sama dengan yang jumlah X kuasa 2 per 18. Bila ada sahaja pecahan ni untuk kita selesaikan, awak kena ingat bila satu persamaan yang melibatkan pecahan ni kita tak suka sebab complicated. Jadi untuk hapuskan pecahan ni kita darab silang. Darab silang maksudnya 18 ni naik ke atas, 18 darab dengan 2706.5. Darab dengan 18 dapat berapa? Darab 18. So dapat berapa tu? Okey, siapa boleh bagi jawapan? Siapa yang dah dapat? Ni darab 18 darab 2706.5. 48717 ya. Hazirah juga yang jawab. Okey, betul ya. Yang lain semua dapat tak? 48717. Ini adalah sama dengan jumlah X kuasa 2. Tak kisahlah awak jawapan ni dia tulis dalam bentuk ni pun sama Bila awak dah dapat macam ni, awak boleh je tukar tempat tukar tempat jadi jumlah X. Kenapa saya kekalkan ke atas tu? Sebab kalau boleh kita tak nak wujudnya negatif dalam jawapan kita. Tapi bila dah dapat hasil dia, sama je awak cakap 48717 adalah sama dengan jumlah X kuasa 2 kan? So sama kalau awak tulis mana